keperluan yang kalau sebagai sebuah keluarga, sudah pasti kita memerlukan kepada suplemen untuk menampung makanan yang kita ambil setiap hari yang tidak cukup vitamin. So, juga kita perlu kepada artistry untuk kita menampilkan dengan satu penampilan yang baik. Dan kita juga perlu kepada personal care, iaitu untuk penjagaan diri kita supaya kita menjadi lebih sihat, lebih bersih, penjagaan mulut kita, badan kita. Kita juga memerlukan home care, iaitu sabun-sabun untuk kita basuh pinggan, untuk lap rumah, untuk basuh kain dan sebagainya. Kita juga perlu kepada car wash ataupun pembasuh sabun untuk basuh kereta, untuk mengilatkan kereta, untuk menjaga penjagaan kereta kita. Kita juga perlu kepada water treatment system. Kita juga perlu kepada minyak enjin sebab kita setiap hari kita guna kereta kita di jalanan, dan juga kita perlu kepada periuk-periuk dan bahan-bahan gadget untuk kita masak ini, sebab setiap hari kita perlu kepada makanan untuk dimasak. Okey, jadi kesemuanya keperluan yang disediakan ataupun barangan yang disediakan oleh MW ini adalah merupakan keperluan manusia secara harian. Itu pentingnya, keperluan manusia secara harian, maksudnya daily product. Tetapi persoalannya ialah di manakah kita mendapatkan barang-barang ini dan apakah jenis barangan yang kita gunakan. Adakah kita guna MW ataupun kita guna barangan lain? Itu persoalannya. Adakah kita guna barangan MW ataupun kita guna barangan lain? Kalaulah kita mengguna, sudah pasti kita guna barang tersebut, tapi di mana kita beli dan cara pembelian kita itu, kita dapat duit balik tak? Itu persoalan yang kita perlu tanya ialah perbelanjaan kita harian itu kita dapat pulangan balik tak? Ataupun kita hanya membelanja tetapi kita tidak mendapat pulangan kita balik. Dan kita kena tanya juga, siapakah yang untung di dalam pembelian kita itu? Siapakah untung? Siapakah yang mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda? Itu perlu yang kita tanya. Jadi untuk kita mendapat duit balik, untuk kita mendapat untung daripada pembelian kita, kita perlulah ubah. Kalaulah kita membeli ataupun menggunakan produk lain daripada sistem ini, maka sudah pasti kita tidak akan mendapat duit balik, pulangan balik. Kita tidak akan mendapat untung. Untuk kita mendapat duit balik dan kita mendapat untung daripada perbelanjaan kita, kita mesti ubah. Kita mesti ubah setiap hari ataupun setiap bulan. Kita guna RM300, ada yang guna sampai RM500, ada yang guna sampai RM1,000 sebulan untuk perbelanjaan harian, keperluan harian. Tetapi persoalannya, berapa ringgit yang kita dapat balik? Adakah kita dapat RM1 pun kita tidak dapat? Tetapi untuk kita dapat balik duit perbelanjaan kita, sudah pasti kita kena tukar kaedah kita. Kita kena tukar sistem yang kita guna selama ini. Macam mana? Maka marilah sama-sama kita tukar kepada konsep prosumer. Konsep prosumer. Okey, sebenarnya istilah prosumer ni adalah satu istilah yang tidak asing lagi pada zaman sekarang. Malahan buku ini telah ditulis dah dalam tahun 1960-an lagi. Prosumer. Apa maksud prosumer? Prosumer ini maksudnya ialah kalau kita tengok kalau dalam perniagaan yang konvensional biasa, producer make money, customer spend money. Tetapi prosumer make money while spend. Maksudnya kalau sebelum ini kita tengok, kalau pengeluar barang dia akan membuat duit. Sebab dia keluar barang, dia jual barang, dia dapat untung yang berlipat kali ganda. Pengguna dia cari duit tempat lain, dia membeli barang itu dan dia membelanjakan duit dia. Belanja duit. Tetapi apabila kita tukar kepada sistem ataupun konsep prosumer, maka kita akan membuat duit setiap kali kita berbelanja. Maksudnya macam mana? Macam mana kita nak buat duit setiap kali kita berbelanja? Maka itulah yang dikatakan prosumer, dan sistem ataupun kaedah yang dibuat ataupun dianjurkan oleh MW ini adalah prosumer. Di mana apabila kita membeli barang yang semestinya kita setiap hari kita akan beli barang harian ini, maka barang tersebut bila kita guna dan kita share dengan kawan-kawan kita, di situ akan terbina jaringan networking yang boleh memberi bonus kepada kita. Kalaulah kita belanja sebulan RM300, maka ujung bulan kita dapat RM30, okey tak? Kalau kita belanja RM500, ujung bulan kita dapat RM50, okey tak?
saya rasa memang amat-amat berbaloi berbanding dengan sebelum ini. Kita membelanja RM1,000 pun, RM1 balik pun kita tidak dapat. Tetapi adakah kita dapat balik RM30 dengan perbelanjaan RM300 itu akan tetap? Tidak. Malahan kalau kita kekal kita buat kaedah ini, maka pendapatan ataupun duit balik yang kita akan dapat itu dia akan bertambah lagi. Macam kami dulu permulaannya ialah kami guna barang Amway dan kita share kepada orang lain. Pada peringkat permulaan yang bonus pertama kami mendapat RM8.50. RM8.50 bonus pertama. Tetapi kami tetap guna barang sebab memang itu kegunaan harian kita. Dan kalau kita tak guna barang Amway pun, kita akan guna barang lain. Tetapi kelebihan guna barang Amway, kita ada potensi untuk kita mendapat duit balik. Jadi kami terus menggunakan barang Amway, guna barang Amway, dan di samping itu kami share. Ajak kawan-kawan lain juga berguna sama, maka di situ daripada RM8 pergi kepada RM200. Dan pada tahun 2014, setiap bulan kami mendapat sebulan RM500 tambahan daripada penggunaan barang kami. Kami mengguna barang dan share kepada kawan, maka setiap bulan bonus masuk RM500. Dan sehinggalah sampai ke hari ini, alhamdulillah setiap bulan tidak kurang daripada RM6,000 setiap bulan kita dapat. Jadi itu adalah peluang yang ataupun potensi yang boleh kita dapat daripada penggunaan barang Amway. Jadi untuk kita dapat ni, maksudnya sudah pastinya kita kena tahu barang dia, kita kena belajar, kita kena menuntut ilmu. Dan insya-Allah pada sesi-sesi yang akan datang, saya akan kongsi lagi bagaimanakah cara untuk kita membuat bonus daripada perniagaan Amway. Dan kalau kita tengok daripada pembayaran bonus Amway ini, Amway setakat ini tidak pernah mungkir janji. Kalau kita tengok dalam senarai laporan annual report Amway dalam annual report Amway untuk global business tahun 2018, Amway menjelaskan bahawa Amway membelanjakan sebanyak $58.6 bilion untuk membayar bonus kepada ahli-ahli dia. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam sampai daripada tahun 1959 sehingga 2018, Amway sudah membayar bonus kepada ahli-ahli dia sebanyak $58.6 bilion. Kita boleh convert kepada ringgit Malaysia, dan kalau kita bahagikan kepada berapa tahun? 20 tahun ataupun 59 tahun, minta maaf. 59 tahun daripada tahun Amway ditubuhkan 1959 sehingga 2018, Amway sudah membayar bonus kepada ahli dia sebanyak $58.6 bilion. Maknanya kalau kita bahagi kepada 59 tahun, jatuh satu tahun $1 bilion. Cuba bayangkan, dengan bilangan ahli yang seramai mana, dan dia membayar satu tahun $1 bilion untuk bonus, berapa banyak yang dia bayar kepada ahli dia. Ini benar-benar yang sejarah ataupun rekod yang ditunjukkan oleh Amway menunjukkan bahawa Amway adalah satu syarikat yang kukuh, yang mana kita boleh join, dan insya-Allah bila kita join, kita buat, dan sampai masanya insya-Allah kita akan mendapat bonus seperti mana yang disediakan oleh Amway. Okey, jadi ini satu peluang yang sebenarnya kepada kawan-kawan untuk kita ceburi dalam bidang ini, dan ambillah peluang ini. Kita cuba, kita belajar dan kita cuba dulu, insya-Allah semua orang boleh melakukannya dan dia tidak memerlu kepada apa-apa sijil untuk berjaya di dalam ini. Jadi saya rasa setakat itu untuk perkongsian hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Video yang seterusnya, insya-Allah. Sekian, terima kasih.